أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan belas ihsannya diberikan kesempatan kepada kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ini untuk berada dalam satu tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di tempat sebaik-baik tempat seperti mana yang dibagi tahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah, yakni di atas muka bumi ini, adalah masjid-masjidnya, yakni tempat orang menunaikan ibadat. Dan tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Dan kita berada dalam tempat yang baik, tempat yang dicintai oleh Allah, melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana kita menunaikan solat secara berjemaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam satu hadis berkenaan dengan solat berjemaah, sembahyang berjemaah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, salatu jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah, kama qala. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sembahyang secara berjemaah, yakni solat berjemaah itu pahalanya melebihi sembahyang secara sendirian dengan 27 kali ganda pahala. 27 kali ganda pahala, iaitu disebut kat sini kali ganda. Tak boleh kita kiah, tak boleh kita sebut. Sebahagian orang ada dibagi tahu semayang sendirian dapat RM1, semayang jemaah dapat RM27. Itu satu perumpamaan yang tak betul. Sebab apa? Sebab RM1 dengan RM27. Tuan-tuan percaya sendiri kalau dengar RM1, RM27, bukan banyak mana pun beza. RM27 isi minyak kereta tak penuh, RM27 ya. Bukan RM27 dengan RM1, tapi perumpamaan di sini adalah 27 kali ganda, yang mana satu kali ganda itu seluas langit dan bumi. 27 kali ganda, solat yang sama, rakaat yang sama, bacaan yang sama, panjang pendek yang sama, tetapi disebabkan beza antara jemaah dengan tidak berjemaah, Allah beri pahala yang berlipat kali ganda. Kemudian kita ambil peluang duduk di antara salah satu waktu yang sangat diberkati oleh Allah, turunnya rahmat Allah ketika ini, yang mana disebutkan dalam 24 jam harian kita itu ada waktu-waktunya yang mana banyak, yang mana turun banyaknya rahmat Allah, yang waktu-waktu itu disebut waktul mubarakah, waktu yang sangat diberkati. Antaranya selepas subuh dan juga antara sebelum subuh, minta maaf, akhir malam, yakni sebelum subuh 2/3 malam, yang disebutkan juga selepas waktu subuh hingga terbit fajar, dan disebutkan juga ba'dal asar, selepas asar, disebutkan juga antaranya bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang turun banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menanti waktu isya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai waktu isya. Tuan-tuan semayang pula isya secara berjemaah. Dahlah tadi Nabi bagi tahu isya semayang berjemaah itu pahalanya dikali gandakan. Tapi semayang isya ini Nabi sebut lagi dalam satu hadis yang lain, yang hadis itu sahih di sisi Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fi jamaah, man shalla isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jamaah fa ka'annama
shalla laila kullahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang sembahyang Isyak secara berjemaah, bagi dia itu pahala umpama dia bangun separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, bagi dia itu umpama dia sembahyang seluruh malam. Dan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerdil, yang hina, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, kita kadang-kadang tak sampai tahap kemampuan kita untuk sembahyang seluruh malam. Nak ibadat seluruh sepanjang malam pun kadang-kadang berat. Minta maaf saya cakap, saya sendiri, kita sebut diri sendiri. Jangan sebut bab lain lah. Orang lelaki kita time sembahyang Jumaat, time khutbah pun boleh bantai mereluh lagi. Tuan-tuan faham mereluh tu apa? Lena. Tidak, minta maaf lah, saya duduk Johor lama, saya tak boleh ubah lagi lorat Kedah saya. Saya orang Kedah ni, jadi memang lorat dia tak boleh hilang lagi. Kalau tuan-tuan tak faham, angguk pergilah. Kurang-kurangnya saya tahu juga ada orang angguk dah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni maksudnya lemah. Kita tak macam ulama-ulama sebelum ni. Kita tak macam tok-tok guru, wali-wali Allah, ulama-ulama kita. Dia orang ni hebat-hebat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, bila bulan puasa selalu kita dengar cerita pasal Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ni punya hebat lah. Imam Syafi'i ni pengetahuan dia, ataupun kita sebutkan otak dia, ilmu dia ni hebat tak hebat. Kalau andai kata baca kitab lah, Imam Syafi'i ni kalau baca kitab, dia baca muka surat belah kanan, belah kiri dia kena katuk, dia kena tutup ni belah kiri ni. Pasal bila dia terbaca sekali, nanti terhafal sekali. Subhanallah lah. Kita tak tutup pun dua-dua tak masuk orang. Ni ditutup belah kiri, belah kanan baca, belah kiri kena katuk ni. Sat lagi dia termasuk sekali, dia terhafal sekali. Nak kata hebatnya. Pasal apa Imam Syafi'i ni rahimahullah taala, satu manusia yang hebat Allah jadikan. Ulama yang hebat, setiap bulan Ramadan dia akan khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Khatam Quran 60 kali. Siang satu kali khatam, malam satu kali khatam. Dia kata Imam Syafi'i ni kalau buka Quran, kalau dia nak baca Quran tu, dia baca daripada Bismillah, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dia takkan tutup balik melainkan habis dah sampai keluar surah An-Nas, baru dia tutup balik. Beza tak dengan kita beza. Tuan-tuan, saya kalau kita baca pun baca 2-3 line, cukup dah tu, banyak dah tu. Buh penanda. Lepas 2 bulan buka balik, penanda hilang. Lepas tu duk rasa macam, rasa banyak dah aku baca ni. Penanda pun dah hilang dah. La haula wala quwwata illa billah azim. Tapi nak kata hebatnya ulama dulu, subhanallahil azim. Tapi kita ni sekarang ni duduk dekat akhir zaman. Akhir zaman lah ni ramai orang petikai ulama-ulama dulu-dulu. Kita bila tengok balik orang petikai Imam Syafi'i, orang petikai Imam Ghazali, kita jadi macam tak boleh nak bayang. Kita pun tak hebat, tapi kita tahu diri kita dekat mana. Macam mana hang boleh kritik Imam Syafi'i? Dia punya sembahyang sunat, kita punya sembahyang fardu pun tak boleh lawan dia punya sembahyang sunat punya khusyuk. Wah, nak kata sampai tahap tu lah. Kita sembahyang fardu ni, Imam Syafi'i itu sembahyang sunat, dia punya sunat dengan fardu kita hebat lagi sunat dia dengan kita. Nak kata dia punya ibadat dia kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib Ibn Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum ajma'in wa alaihimussalam. Ini adalah satu orang ulama dan juga satu orang imam pemimpin di zamannya, dan bahkan satu orang ikutan di zamannya, anak kepada Sayyidina Husain, anak Al-Imam Ali, namanya Ali Zainal Abidin Ibni Husain Ibni Ali bin Abi Talib, anak kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang ahlul bait keturunan Nabi SAW, yang mana beliau digelar dengan kalimah as-sujjad, orang yang banyak sujud. Kenapa digelar dengan orang yang banyak sujud? Dikatakan beliau ini setiap malam sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini orang-orang hebat. Dia kadang-kadang bila kita dengar kisah orang baca banyak macam ni, dia jadi satu benda yang pelik sikit. Macam saya dulu macam tu juga. Saya bila dengar kata, macam mana dia boleh sembahyang 1000 rakaat? Tak, kita kalau sembahyang 20 rakaat pun tahu-tahu dah dekat ke subuh dah. Maksudnya cepat masa tu. Macam mana dia boleh buat? Al-Quran pun sama. Kita kalau buat tadarus ke apa, nak baca sejuzuk tu pun sejam lebih dah. Macam mana dia boleh habis dalam satu malam? Dia macam satu benda yang tak boleh kita nak bayang sikit. Rupanya kita sebut kat sini adalah barakah waktu, keberkatan waktu. Kita semua doa ni minta Allah bagi berkat waktu kita. Pasal apa? Pasal bila Allah bagi waktu yang berkat, kita dapat sejam, orang ni pun dapat sejam. Si fulan A dapat sejam, B dapat sejam. Tapi si fulan A dapat buat benda lebih banyak daripada B buat.
Pasal apa? Berkat waktu. Dia tak pelik. Kalau tuan nak tahu pelik, tuan-tuan pergi dekat mahat-mahat tahfiz yang ada dekat Malaysia ni. Biasa mahat-mahat tahfiz, madrasah-madrasah tahfiz, mereka ada satu ujian yang paling tinggi. Ujian yang paling tinggi dalam madrasah tahfiz dipanggil syahadah. Syahadah Quran. Syahadah Quran ni adalah dia perlu baca Al-Quran secara hafalan dalam masa satu hari. Kira benda tu tak pelik Sebab orang-orang yang baca Quran, yang budak-budak tahfiz yang baca Quran dalam satu hari boleh habis. Jadi tak pelik lah orang baca Quran satu malam boleh habis. Maksudnya memang ada lah. Tadi kan jangan compare dengan dia dengan kita. Kalau kita compare dengan dia, mana boleh. Saya kalau baca Quran sejuzuk pun mau 3 jam Ustaz. Macam mana dia boleh baca satu hari? Jangan compare dengan kita. Sebab lain orang tak sama. Kita buka tayar kereta dengan pemen buka tayar kereta, mana sama? Kita berjam nak buka, terus macam lambat. Allah mak sangkut kerah pula, karat dah ludah sikit, buh minyak sikit tak bagi ni boleh. Lambat. Pi pomen dia pakai dia punya alat ger sekejap tak habis 5 minit buka tayar dah. Tak sama, tak boleh compare dengan kita. Macam itulah kaedah dia. Al-Imam satu hari Nabi SAW duduk di rumahnya. Nabi duduk di rumah satu hari. Datanglah satu orang sahabat Nabi ketuk pintu rumah Nabi. Masa dia ketuk pintu rumah Nabi itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, masuk je Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak Nabi tengah duduk dalam rumah. Nabi tengah duduk santai macam dalam keadaan biasalah. Nabi ada rendam kaki Nabi dalam satu bekas air suam. Nabi rendamkan kaki dia. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, Sayyidina Ali datang. Mereka semua buat benda sama. Mereka duduk rendam kaki sekeliling Nabi. Mereka sama-sama rendam. Tapi bila Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan sahabat Nabi yang juga dipanggil menantu Nabi, yang digelar Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya. Kenapa dia mendapat dua cahaya? Sebab dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi. Sayyidina Uthman bin Affan mula-mula dikahwin dengan anak Nabi yang bernama Sayyidatina Ruqayyah. Tetapi Sayyidina Ruqayyah meninggal, kemudian dikahwin pula dengan adiknya Sayyidatina Ummu Kulsum. Sebab tu dipanggil Zunnurain, sahabat Nabi dan juga merupakan menantu Nabi. Dalam masa yang sama dia merupakan khalifah yang ketiga. Maka dia, Sayyidina Uthman masuk, Nabi terus angkat kaki Nabi dan Nabi tutup kaki Nabi. Lalu sahabat melihat keadaan itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa kami masuk tadi tak ada apa-apa pun, tapi bila Uthman masuk pasal apa nak kena turun, nak kena tutup kaki pasal apa? Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, aku segan dengan Uthman. Aku segan dengan Uthman. Kenapa kau segan dengan Uthman ya Rasulullah? Nabi kata, kerana malaikat rahmat segan dengan Sayyidina Uthman. Ini malaikat rahmat segan dengan Sayyidina Uthman. Segan ni maksudnya macam malu lah. Bukan segan orang Kedah. Kalau orang Kedah segan tu maksudnya balok liat, pemalah. Kena bezakan tu. Kalau pi belah-belah Kedah kan selalunya ada orang Kedah kat sini mesti ada ni. Kan? Kalau pergi Kedah tu, kalau dia kata hang ni menyegan, segan dia hang ni, jangan bangga pula. Dia puji aku, dia tengah kata tu. Segan tu maksudnya malah lah. Jadi segan dengan Sayyidina Uthman. Maka sahabat lagi nak tahu, ya Rasulullah, apa pasal malaikat rahmat segan dengan Sayyidina Uthman bin Affan? Nabi SAW begitu kerana Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, setiap malam semayang tahajud 1 rakaat 30 juzuk Al-Quran. Dalam 1 rakaat 30 juzuk Al-Quran. Ini kita tak mampu buat. Berapa banyak juzuk kita boleh baca dalam tahajud? Ke tahajud ke tidak? Satu soalan dia. Kalau tak tahajud, dia terkejut banyak. Dia terkejut banyak ni bahaya tuan-tuan. Dia tuan-tuan tahu terkejut ni macam mana? Dia terkejut, dia bangun-bangun, dah pukul 8, dah pukul 9, tu terkejut tu. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, insya-Allah, bagi keberkatan pada kita semua. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil keberkatan waktu ini untuk menyebut perkara-perkara mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan oleh banyak alim ulama kita, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini melakukan amalan ini amalul qalil, minta maaf, thawabun azim li amalul qalil. Mereka mendapat pahala yang besar berlipat kali ganda disebabkan amalan yang kecil. Ini umat Nabi Muhammad SAW, kelebihan umat Rasulullah. Umat Nabi Muhammad ini dahsyat.
Dia buat Allah bagi kelebihan dekat kita ni disebabkan Muhammad. Kita ni sebab kita ini disandarkan menjadi umat Nabi Muhammad, kita buat benda kecil tapi pahala dia besar. Beza dengan umat terdahulu. Tak dapat pada umat terdahulu, dapat pada umat ini sahaja. Contoh paling mudah, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh, yakni qabliyah subuh tu, kalau buat 2 rakaat sebelum subuh, dia itu dapat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Nabi SAW sebut. Nabi dalam hadis lain Nabi sebut rakaatan bisiwa khairun min 70 rakaah bighairi siwa. 2 rakaat menggunakan siwak kayu sugi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa kayu sugi, tanpa siwak. Sembahyang yang sama 2 rakaat, yang tu sembahyang 70 rakaat, yang ni sembahyang 2 rakaat, tapi beza dia yang ini menggunakan siwak kayu sugi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa kayu sugi. Kayu sugi ni maksudnya kayu siwak. Ada orang rajin guna kayu siwak. Biasa-biasakanlah. Dia sebenarnya tak semestinya kayu siwak tu. Dia benda yang boleh mengesat. Ad-dalku. Dalam fiqh dia sebut ad-dalku, benda yang boleh mengesat. Tuan-tuan nak buat berus gigi boleh, tapi peliklah sikit. Kan buat berus gigi kat dalam poket, biasa semayang orang tengok ni apa pasal pula dah buat berus gigi ni. Dan 3 suku ke apa kan. Masa baik tak buat Colgate sekali. Nampak peliklah sikit. Kalau kayu sugi tu dah biasa. Cuma ada adab dia, cara penggunaan dia, sunnah dia. Yang penting kita mengesat. Ulama-ulama mengatakan kalau kita tak mampu, maksudnya kayu sugi kita tak ada. Kita ni orang yang ada kayu sugi tapi hari tu tertinggal. Contohlah tertinggal kayu sugi ni, syaitan curi. Saya ingat lagi Sayyidul Habib Kadhim bin Ja'far Saqaf, satu orang ulama di Hadramaut. Dia selalu sebut, kalau jaga kayu sugi betul-betul, syaitan curi nanti. Saya dulu macam kecil-kecil tak faham sangat masa zaman-zaman mula-mula belajar kan. Syaitan curi macam mana kan? Takkan saya ambil dalam poket nampak kayu sugi tu lari ke macam mana? Rupanya kayu sugi ni, syaitan curi tu maksudnya dia bagi kita sampai terlupa. Kadang-kadang dah pergi ambil wuduk masuk tandas, kita tinggal kat luar kejap terlupa. Lepas tu kadang-kadang nak keluar kereta jatuh kena tanah, kita pun buat. Jadi banyak benda-benda macam tu. Nabi sangat cintakan kayu sugi. Sunnah Nabi SAW, kalau kita buat insya-Allah ada kelebihan dia. Antara kelebihan fadail kayu siwak ini, kelebihan kayu sugi ini, sesiapa yang kerap bersiwak insya-Allah di akhir kalamnya mudah menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini kelebihan kayu sugi. Nabi SAW sebelum Nabi wafat, masa Nabi tengah nazak itu, tuan-tuan boleh tengok dalam sirah Nabawiyah, ketika Nabi tengah nazak, waktu itu Nabi panggil Aisyah ataupun minta maaf Sayyidatina Fatimah, antara duanya saya lupa, suruh pergi dekat jubah Nabi, ambilkan kayu siwak. Nabi pun siwak mulutnya, siwak giginya, kemudian baru Nabi wafat. Kalau cintanya Nabi pada kayu siwak ni. Kelebihan dia, asalkan benda boleh mengesat. Tuan-tuan nak bawa tiba-tiba nak sembahyang, sikit je dia siwak tu, tiba-tiba tuan-tuan perasan kayu siwak tak ada, maka apa boleh buat? Walau bitarafis thawb, walaupun dengan hujung kain. Maksudnya tuan-tuan kalau ada macam kain selendang ke apa, tuan-tuan ambil, tuan-tuan just letak sikit je, dapat dah pahala sunnah insya-Allah. Ataupun guna hujung jubah ni, hujung baju tuan-tuan letak sikit je, buat syarat. Tapi itu biarlah, maksudnya guna time tu time urgent lah, time tak ada, time kayu sugi tak ada. Janganlah hari-hari guna tu sampai dah kuning baju, beragak lah kan. Tak apalah, tak payah beli lah macam tu, kita guna kita punya ni je kan. Tengok ni apa ni, design baru ke apa kan, dah penuh dah macam tu. Maksudnya ini kalau dah kecemasan dah tak ada, baru kita guna. Bagusnya bawa kayu sugi. Besok orang guna kayu pokok arak atau pokok zaitun. Yang zaitun punya pahit sikit. Dia asalkan benda tu tak bersambung dengan anggota badan kita. Benda tu boleh mengesat, tapi jangan benda yang bersambung. Contoh jari kan mengesat kan, jari kesat, tapi sebab dia bersambung kan anggota badan kita tak boleh. Jadi ambil jari orang sebelah. Kalau tuan-tuan cari pasal lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ini mudah-mudahan kita boleh ambil hikmah dan pengajaran dia. Antara khususnya pada malam ini kita nak sebut di sedikit masa waktu yang ada ini, saya pun baru first time sampai sini. Baru first time lah. Saya tak pernah sampai, bukan kata surau, tempat ni saya tak pernah sampai. Saya duduk Johor lama dah. Saya duduk Johor dah dekat 10 tahun dah. Cuma tak pernah sampai, selalu lalu je. Kalau dulu saya duduk kat Pulai Mas, Taman Pulai Mas. Saya duduk lebih kurang dalam setahun. 3 tahun lepas itu. Tapi itulah, tuan-tuan bayangkan saya duduk kat Pulai Mas, saya imam dekat Masjid Kolam Air. Hari-hari ulang alik. Naik pula perdana visik Jemo. Kereta tu dah lah telan minyak banyak. Kalau pakai ayat Yasin malam Jumaat tak apa.
kan, dia pakai minyak, jadi memang jam. Lepas tu saya dah tak jauh sangat, saya pindah pergi ke duduk dekat belah-belah Taman Peling sana. Alhamdulillah lah, sebab abang saya ada madrasah tahfiz dekat Taman Tampil Utama, jadi kami bantu-bantu kat sana je. Ini alhamdulillah saya first time dapat sini. Allah hadirkan saya ke sini. Saya datang sini malam ni bukan main niat nak mengajar ke nak apa tak. Saya main nak ambil tumpang berkat jemaah surau Sakinah, insya-Allah. Nak tumpang berkat tuan-tuan dekat sini surau As-Sakinah. Kalau tak silap saya betul surau As-Sakinah. Sakinah, ketenangan. Mudah-mudahan Allah bagi kita ketenangan hati dan ketenangan hidup di dunia, di alam kubur dan di akhirat, insya-Allah min rabbal alamin. Jadi saya ambil peluang untuk kongsi dengan tuan-tuan sedikit berkenaan dengan peristiwa besar yang akan datang tak lama lagi kepada kita, iaitu peristiwa tentang ibadah korban. Setiap tahun kita memang tuan-tuan kalau surau ke masjid ke, kita ada peristiwa-peristiwa tahunan. Saya bagi contoh senang aja. Tuan-tuan pilih mana-mana masjid, mana-mana surau, kalaulah surau tu tak hidup sekalipun, kalau masjid tu tak hidup sekalipun, tapi biasanya program tahunan mesti ada. Maulid, Isra' Mi'raj, hak tu memang tak boleh miss, orang kata lah. Mesti ada. Sebab ini dah jadi satu adat, tapi adat yang membawa kepada pahala setiap tahun kita buat. Ia hukumnya ibadat, tapi menjadi adat, maksudnya yang diulang-ulang kita lakukan. Jadi antara benda yang kita setiap tahun kita sambut, Islam telah gariskan panduan kepada kita, antaranya adalah ibadah korban. Bulan Zulhijjah ni bukan setakat korban. Biasanya satu ibadah yang lebih besar lagi kita sebut ibadah haji. Tapi Allah uji kita tahun ni. Tahun ni Allah uji kita, kita tak dapat pi haji. Semua tak dapat pi haji, ditutupnya. Tapi khair, alhamdulillah. Allah walaupun tak buka jalan untuk pi haji pada tahun ni, Allah buka jalan lain, iaitu jalan untuk kita melakukan perkara lain yang sama juga nilai dia, insya-Allah, iaitu ibadah korban. Ada satu kisah tuan-tuan dan rahmati Allah Taala. Tuan-tuan kalau tahu satu orang ulama hadis yang namanya Imam Abdullah Ibnu Mubarak, rahimahullah ta'ala. Imam Abdullah bin Mubarak ni ulama hadis yang besar tuan-tuan. Besar ulama hadis, dia hebat. Satu hari dia pergi haji. Bila dia pergi haji apa semua, ni dah habis dah ni, dah settle haji, dia buatlah ziarah-ziarah apa, buat umrah yang akhir-akhir nak sebelum nak balik ni. Haji dah habis dah. Dia pun duduk dekat depan Kaabah tu, dia tengok Kaabah, dia renung Kaabah. Antara perkara yang kalau kita tengok dapat pahala, Kaabah. Dia ada benda-benda yang tengok dapat pahala. Pertama, tengok Al-Quran. Al-Quran ni hebatnya tengok dapat pahala. Tapi jangan jadikan alasan tu tak baca. Kan hari-hari keluar rumah, nak keluar rumah ambil belek letak. Lepas tu esok nak keluar balik belek. Bini tanya, bang, belek aja." Jadilah dapat juga pahala, dia kata. Dia tak tengok langsung. Janganlah gitu. Maksudnya buatlah. Kita jangan ambil orang panggil apa ni, zahir ayat. Nabi banyak sebut ayat itu perlu difahami. Tuan-tuan pernah dengar tak? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadat. Tidur orang yang puasa itu adalah ibadat. Untuk kita faham makna dia, orang puasa ni kalau tidur pun dah Allah kira ibadat. Apatah lagi kalau melakukan amalan lain. Nak suruh kita tambah lagi. Tapi orang ambil yang tu. Dia bantai lepas makan sahur. Lepas makan dia bantai lena, bangun kat nak maghrib. Dah bangun-bangun jadi bengong gitu kan, tolol gitu, duduk nak makan, basuh muka, duduk depan makanan, diam je. Isi tanya, "Kenapa bang? Apa nampak menung teruk sangat ni?" "Sekejap rasa puasa." Memanglah sekejap, hang bantai mereluh daripada pagi sampai ke petang, dah suruh pulak sawar dah kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham makna dia. Jadi bila Nabi SAW minta maaf, tengok Al-Quran tu, maksudnya Al-Quran ni kalau tengok dapat pahala, baca bayangkanlah pahala dia banyak mana. Antara lain juga melihat wajah ibu ayah dapat pahala. Dan kalau isteri pula lihat wajah isteri pula lihat wajah suami dapat pahala. Lihat wajah alim ulama tu, tok guru, syekh besar datang, tengok wajah dia dapat, insya-Allah. Tapi melihat dengan ta'zim, bukan tengok belek besar hidung dia tak. Dia bukan belek gitu. Maksudnya belek dengan ta'zim. Tengok dia, subhanallah. Contoh kalau tengok ulama tu kan, tengok tok guru tu, Allah hebat ilmu dia, masya-Allah. Tengok wajah mak ayah, inilah wajah ni, ayah ni lah yang dulu yang duk jaga aku, yang duk tengok macam tu. Maksudnya kita tengok dengan penuh keagungan, kasih sayang. Jadi antaranya tengok Kaabah.
tengok Kaabah, renung. Orang kalau first time pergi Mekah, biasanya kalau tengok Kaabah tu menangis dia. Dia susah sikit kalau rajin pergi Mekah. Dia kalau rajin pergi Mekah, saya bawa jemaah. Saya bertugas bawa jemaah. Last saya pergi adalah 2 tahun lepas. Lepas tu selepas saya jadi imam agak susah sikit nak pergi. Bila pergi Kaabah, bila bawa jemaah ni, biasanya pengalaman bawa jemaah yang first time pergi, biasanya dia punya feeling lain macam sikit. Dia kalau tengok Kaabah tu pun dia boleh menangis. Yang ni berapa tahun aku kumpul duit nak main tengok datang ni. Bukan datang lah, Kaabah, minta maaf lah. Saya punya logat tu minta maaf lah. Jadi kadang-kadang dia terlepas. Natang tu maksudnya benda. Kan? Tuan-tuan kan sini guna Kedah sebut natang. Jadi benda tu Kaabah tu kalau kita tengok tu boleh keluar air mata. Subhanallah lah. Tapi kalau rajin sangat pi, payah juga. Dia rajin sangat pi tu dia menyusahkan orang balik. Semua tempat macam Mekah tu memang kelahiran dia pun. Memang tempat dia. Ini semua saya tahu Ustaz. Tak payah pakai motor dah, dia pergi sendiri. Lepas tu telefon, Ustaz, kami sesat. Hak tu aku hangin tu. Kan? Lain kali tunggulah ramai-ramai. Dia tahu semua. Mekah tu pembangunan dia cepat. Setiap tahun kita pergi ada je perubahan. Tahun ni perubahan paling besar. Siapa tak boleh pergi? Perubahan betul tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai sana tengok Kaabah, tengok, akhirnya dia datang masa macam mengantuk, macam nak terlelap. Bila nak terlelap tu, dia sebut nu'as. Nu'as ni mengantuk, bukan naum tidur. Dia beza dalam takrif fiqh ni, beza. Tidur ni memang dia terus habis. Mengantuk ni selalunya dia macam tu, dia melayang, tapi dia dengar lagi suara orang tu. Cuma kadang-kadang kita bisa jadi gitu tak? Dia dengar tu macam bunyi gitu je, tak jelas sangat. Dia tidur ni beza. Biasa kalau orang semayang, tidur dalam semayang subuh mengantuk sangat, dia tidur, dia tengah semayang tu dia gerak gitu, tu biasanya mengantuk, belum sampai tahap tidur. Dia mengantuk sebab dia dengar, cuma dia masih ni. Tapi kalau sampai menderap, tu memang tidur lah. Tu melampau lah tu kalau sampai menderap tu. Tapi biasanya dia macam terantuk-antuk sikit tu. Tu biasa mengantuk nama dia. Jadi dia macam dalam keadaan mengantuk tu, dia dengar ada perbualan tau di samping itu, macam ada satu perbualan. Dia sebut apa? Dia kata haji pada tahun ni satu pun Allah tak terima pahala dah. Dia dengar orang tepi tu sebang. Cuma dia dengar macam tu. Satu pahala pun tak ada seorang pun Allah terima pahala haji tahun ni. Jangan, kalau kita nak bahas pasal kenapa, itu kita tak tahulah, wallahu alam lah. Cuma sebab apa? Sebab pahala ni Allah terima tak terima, itu semua kerja Allah, bukan kerja kita. Kita bukan tahu siapa yang Allah terima tak terima. Sebab tu kita betulkan balik. Banyak kadang-kadang ada orang fahaman yang menyusahkan orang ni. Saya jadi imam macam tu juga, kadang-kadang dia main, tak payahlah duk baca yasin, baca tahlil malam Jumaat, tak payahlah, tak sampai. Saya kata, hang pos main Tuhan ke? Hang tahu sampai tak sampai ni? Senang je. Hang pula tahu sampai tak sampai ni, apa cerita ni? Hang sembahyang subuh pagi tadi pun sampai tak pahala dia? Tak tahu? Tak tahu kan? So memang tak tahulah. Dia punya subuh pagi tadi pun tak tahu sampai ke tak. Dia sibuk nak bagi tahu orang tu sampai tak sampai. Bukan kerja kita, itu Tuhan punya kerja, Allah punya kerja. Kita berserah pada Allah Ta'ala. Kita baca, kita minta Allah tolong sampaikan. Sebab tu dalam doa tahlil, Allahumma taqabbal, Allahumma ma'usil wa taqabbal thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Ya Allah, terima dan tolong sampaikan. Kalau Allah nak sampaikan, Allah sampaikan. Allah tak mau sampai, tak mau sampailah. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita yang baca dapat pahala. Itu aja. Jadi dia dengar macam tu. Dia dengar macam tu, satu pun Allah tak terima, dia kata. Tapi dengan berkat satu orang ini, Allah terima pahala umrah dia. Allah terima pahala haji dia. Allah terima pahala haji semua disebabkan berkat satu orang. Lalu dia pun tersedar. Dia pun cari lah, tapi tak ada. Tak tahu siapa yang cakap. Ni biasalah tuan-tuan yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah, biasa kan dengar cerita pelik-pelik kat sana ni. Sana ni memanglah tanah berkat. Saya cerita yang paling masyhur, yang saya selalu dengar dan diberi oleh Allah pengalaman, saya dengar daripada jemaah yang saya bawa sendiri, dan saya pernah dengar daripada jemaah orang lain, pernah dengar daripada ustaz tu, macam-macam orang bercerita. Tapi jalan cerita dia sama. Antaranya pengalaman nak cium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni nak siapa? Semua nak cium. Tapi nak cium macam mana, kadang-kadang orang sampai berimpit. Kan? Diorang main yang kita kecil, main negara-negara luar, badan macam gajah tok mianya besar. Sekali dia mimpit kita, penyet kita, habis kita. Kita betul time tu jadi dalam kelai. Kita jadi nak buat benda sunnah,
tapi jadi kepada dosa. Kau tentu macam mana? Saya sendiri pengalaman jemaah saya, dia kata saya nak pergi haji Rasul Ustaz. Mai satu Arab tu, dia badan besar, dia pump sekeh kepala saya. Habis tu abang buat apa? Saya duduk belakang dia, saya balas balik depan Kaabah. Apa buat macam tu? Dia boleh main balas-balas depan Kaabah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi benda tu berlaku. Lalu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu cerita dia nak haji Rasul, teringin sangat ni. Duk tengok haji Rasul tu teringinnya, ya Allah nak pergi. Tiba-tiba datang dua orang, kiri dan kanan, kulit hitam, badan besar, pegang kiri, pegang kanan, bawa dia, bagi cium, tarik balik, letak balik. Lepas tu dia tak nampak dah orang tu, hilang orang tu. Ini bukan pengalaman saya, ni saya kata orang, saya dengar cerita banyak benda tu, dan saya dengar cerita ni daripada banyak orang duk cerita. Jadi dia bertanya, betul ke Ustaz? Wallahualam, tak berlaku lagi kat saya, mana saya tahu. Tapi saya kata mungkin betul, mungkin tak. Bukannya hujah pun, cuma kita boleh ambil iktibar lah, mungkin Allah bantu. Dua orang tu siapa? Wallahualam. Saya pun teringin juga. Saya kadang-kadang duduk depan Kaabah tu, saya cari orang hitam mana. Perhati juga, kita duk harap juga orang hitam tu ada. Tengok orang hitam tu, saya tengok, perhati dia. Dia tengok saya, dia tanya balik, hang siapa? Oh bukan lah, orang lain lah tu. Kita pun tak tahu kan, bukan Allah tak bagi rezeki lagi. Ini tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pengkah ceritanya, Imam Abdullah bin Mubarak ni pergilah balik dan pergi cari orang yang dimaksudkan, yang dia dengar tadi tu. Merata dia cari, laki jumpa rumah tu. Orang kata tu rumah dekat situ. Rupanya orang tu bukan ulama, bukan ustaz, orang biasa, tukang jahit ni. Dia pun pergi lah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Orang tu kat pintu, Waalaikumsalam. Ya, siapa tak tahu. Aku ni Abdullah bin Mubarak. Orang tu terkejut dia. Ini Abdullah bin Mubarak, ulama hadis yang paling hebat dia. Ini Abdullah bin Mubarak. Terkejut dia. Ulama main rumah aku. Dia sambut, dia seronok. Sebab dulu mana ada Facebook lagi, nama biasa dengar, muka tak kenal. Kan, muka tak kenal. Jadi dia syak sila masuk. Jemput masuk rumah dia, dia jamu ayak apa semua. Lepas tu dia pun tanya apa hajat. Lalu dia ceritalah hajat dia macam ni, aku ni baru balik haji. Masa aku pergi haji tu, aku dengar dia ceritalah yang apa yang berlaku tu. Haji tahun ni Allah tak terima, tapi disebabkan hang, Allah terima semua pahala haji. Menangislah orang tu. Dia kata, apa siapa ni? Apa sebab dia? Dia kata macam ni, wahai tuan syekh, wahai imam, aku ni sebenarnya dah kumpul duit ni, dah puluh tahun kumpul duit nak pergi haji. Oh, kita pun macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kumpul, yang pernah pergi haji tahulah macam mana punya lama kumpul duit tu. Kumpul duit ni. Kalau daftar tahun ni, Allah, 2080 boleh pergi kalau daftar tahun ni kan. Tapi ikut rezeki jugalah. Jadi dia dapat kumpul duit nak pergi haji ni. Dia kata tahun ni duit aku dah cukup dah, sepatutnya tahun ni aku pergi haji sepatutnya. Dah tu apa jadi, malam tu sebelum nak bertolak tu, bini aku ni dia berbadan dua, dia mengandung. Jadi malam tu jiran aku dia masak apa tak tahu, bau kuat. Bau tu sampai isteri aku bau dan dia jadi teringin lah, craving kan, mengidam kan, dia teringin nak. Lalu apa yang hang buat? Aku pun sebab bini aku nak sangat, aku terpaksa lah pergi rumah jiran aku. Pergilah rumah jiran aku, nak minta sikit, nak bagi lepas gian dia tu je. Orang perempuan yang mengidam ni, saya wallahualam lah, pengalaman isteri saya mengandung ni, dia tak mengidam hak teruk-teruk lagi lah. Tapi pernah dengar kata cerita, banyak orang cerita hak teruk-teruk. Saya doa dah, ya Allah jangan bagi dia mengidam hak teruk-teruk. Kau teringin nak makan kelorok ke, mampu kan, mana tahu. Tapi dengar cerita banyak ada orang kata macam tu. Tapi itulah saya duk dengar kata ada kata teringin nak makan. Ada satu cerita tu, kawan saya cerita teringin nak makan sate kajang. Kawan duk Kedah nak makan sate kajang, tak jam tuan-tuan, daripada Kedah nak pergi Kajang pula makan sate kajang. Oh teringin beli sate yang kat Lustak, dia tak mau. Dia kata aku nak kajang juga. Oh, suami ni kan anak pertama, biasalah. Cuba kalau anak 5, anak 6, tobat tak layan dah. Yang anak pertama ni dia pun tak apa, pi sampai Kajang beli banyak terus lah, nak buat kenduri terus lah. Takkan nak pergi beli 2 cucuk 3 cucuk kan. Beli banyak-banyak balik, ajak family main, nak bakar-bakar apa semua. Bini dia makan sebatang Dia kata, saya baik bini Ustaz, kalau tak cucuk dia balik, dia kata dah geram pula. Sebab macam mana Allah takdirkan, bukan semua orang lelaki ni kalau boleh mengandung pasal gugur habis dah. Dia pasal orang perempuan ni Allah bagi dia kekuatan. Tak apa, teringin lah pergi minta. Jiran dia tu janda.
Itu bukan bahasa Arab dia, itu bahasa Melayu. Saya saja je buat macam tu. Janda, jiran dia tu janda. Jadi dia pun pilah rumah jiran dia, dia pun ketuk pintu, minta sikit. Jiran dia ni menangis, teriak dia. Lalu dia kata, hai, tak apalah, tak mau bagi, tak apalah. Aku bukan minta semua, minta sikit je. Tak mau bagi, tak apa, tak ada masalah. Bukan sebab tu, dia kata. Sebab lain. Sebab apa? Hadha ta'am halal li wa haramun lak. Ini makanan halal bagi aku dan haram bagi kamu. Laki ni kata, aku orang Islam. Aku orang Islam. Apa saya pula aku tak boleh makan makanan hang? Kan Islam dengan Islam. Dia pun cerita, benarnya rumah aku ni dah 7 hari tak makan apa. Anak-anak aku ni kecil-kecil, satu apa dah tak makan lagi, dah 7 hari kami tak makan apa. Tadi aku pi satu tempat, aku jumpa bangkai kuda. Aku potong sikit daging daripada bangkai tu, masak untuk bagi anak-anak aku makan. Jadi haram kan makan bangkai. Tapi sebab tu dia kata halal untuk aku sebab aku darurat, tapi haram untuk hang. Menangis lelaki tadi tu. Dia kata astaghfirullahalazim. Haram ke atas engkau menyembunyikan perkara yang sebesar ini daripada aku, sedangkan aku jiran kau. Wallahi aku berdosa. Wallahi aku berdosa. Wallahi aku berdosa, dia kata. Aku dalam keadaan kenyang, sedangkan jiran aku dalam keadaan lapar. Dia masuk rumah, semua duit nak bagi haji tahun tu dia bagi pada perempuan tu. 1 sen boleh tak ambil? Kita kalau ada 30,000, orang datang, ambil RM5 dah lah bagi. Buat beda makan ni, ataupun RM50. Ni dia ambil semua bagi. Aku tak mau satu pun sebab dia rasa berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat dia sedekah itu, Allah terima semua pahala haji pada tahun tersebut. Ini kelebihan dia. Sebab tu saya sebelum ni saya sebut juga, saya kata kalau kita dah pergi umrah sekali, duit yang baki yang ada tu buat-buatlah bantu orang. Ada orang marah, dia kata, awak ingat orang duk pergi umrah tak bantu orang ke? Dia marah kita balik. Saya tak tuduh orang yang rajin pergi umrah tak sedekah. Dia tak faham ayat kita. Dia kata, dia ingat saya kata saya tuduh orang yang rajin pergi umrah tu tak mau sedekah. Bukan. Yang rajin pergi umrah ni saya kata, kalau duit yang ada tu cukup lagi untuk pergi sedekah, untuk bagi sedekah, better bagi sedekah daripada dia pilih umrah ketika itu. Tapi kalau duit dia terlalu banyak, umrah boleh pergi, sedekah boleh buat. Cantik lah, jalan ada dua. Tapi kalau ini kalau tak pergi umrah lagi, tak maksud saya ni kalau umrah dia dah buat dah dulu, dah buat dah umrah sekali, cukuplah. Kumpul dia pergi haji pula. Kalau dah haji pun dah buat dah, duit ada banyak lagi, sedekah. Sebab apa? Kerana itu pun antara anjuran dan juga antara syariat kita dalam agama Islam. Besar fadilat dia. Masa PKP itu hari, sepanjang PKP itu, Madrasah Tahfiz Al-Mustafa yang abang saya punya tu, kami ada buat beberapa inilah maksudnya satu NGO untuk edarkan bantuan barang-barang makanan. Tapi bukan duit kami, duit sumbangan orang. Maksudnya kita buka, siapa nak sumbang, kita ni tolong pergi edarkan, sebab kita minta surat daripada polis untuk kelepasan pergi bagi. Sebab banyak. Tapi kita utamakan kawasan-kawasan tu lah, orang susah. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Sebab kita pun serba kekurangan juga time tu, tapi kita rasa kita tolong kongsikan. Waktu tu kita nampak betapa susahnya orang kan. Tapi Alhamdulillah, kita Malaysia ni seronoknya, orang Malaysia ni orang bagi-bagi. Kita tengok mana-mana luar negara yang perlukan bantuan yang paling banyak daripada orang Malaysia. Orang Malaysia ni dia rajin sedekah, rajin. Kita tengok yang dekat Kemboja punya korban semua tu kan, itu semua banyak kan sumbangan orang Malaysia. Orang Malaysia ni memang rajin, suka betul dia bersedekah. Alhamdulillah. Walaupun PKP tak ada kerja, tapi Allah gerakkan ada bantuan daripada kerajaan pula bagi apa nama tu, BPN kan, BPN tu bagi pula yang sangkut SSM, dia kan dapat pula yang satu lagi punya, dia ada jalan. Betul Allah hantar pula NGO yang bergerak untuk tolong orang. Yang paling masyhur Ustaz Abid Liu lah, yang tu yang paling masyhur. Sebenarnya banyak lagi, bukan Ustaz Abid Liu seorang, ada lagi yang lain-lain yang bergerak, cuma kita tak sebut nama, kita tak tahu yang secara dia tak terlalu ni sangat, tapi memang semua ni Allah gerakkan untuk bantu orang Islam kita. Kesian, ada satu rumah tu yang saya pergi dekat area dia Peling juga lah belakang tu. Tuan-tuan bayangkan, saya sampai rumah tu, anak dia duduk kerja tak makan 3 hari, mengeletak tangan saya nak bagi berah tu, keletak tangan saya duduk tengok, Allah aku bayang ni kalau anak aku macam mana. Tapi Alhamdulillah Allah hadirkan tahun ni. Itu antara hikmah korban yang terbesar. Hikmah korban yang terbesar adalah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, sunnah Nabi, sunnah muakkad. Bukan sunnah biasa, sunnah muakkad ni sunnah yang sangat-sangat dituntut.
Saya tak mau cerita hukum hakam, bab korban wajib, bab korban nazar, itu semua tuan-tuan insya-Allah semua kita bakal tahu dah insya-Allah. Tapi kita ambil hikmah yang paling besar, bertepatan dengan situasi semasa. Sebab apa saya kata bertepatan dengan situasi semasa? Sekarang orang tengah susah. Orang lah ni kalau boleh beli telur saja pun tak apa dah. Ayam pun naik harga. Ayam pun mahal. Saya masa PKP itu saya berniaga nasi lemak. Berniaga nasi lemak lah. Masa tu saya duk beli ayam kan, harga RM9, RM10 bahkan naik. Kalau kat pasar Burung Pandan boleh tahan juga. Dia main harga ekor. Sekok 13, sekok 15. Ikan lagi mahal, lagi mahal. Maksudnya orang tengah susah. Nak beli daging ni, orang kata daging ni dah kira option yang susah lah. Selalunya dia pilih pilihan dia ikan, ayam, telur Duk main tera tu, duk pusing-pusing. Had bawah lagi ikan kering. Tu paling bawah. Ikan bilis dah arut ikan kering lah kan. Tapi daging ni selalunya dah ujung-ujung orang tak mau pilih sebab dia harga dia mahal. Tapi hikmah dia tengah-tengah PKP ni, PKPP kan, orang tak mampu nak beli semua barang-barang ni, Allah takdirkan dalam masa yang sama hari raya korban. Masa dekat sinilah kita berkorban. Banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim tu kita tahulah, yang pasal kibah semua tu, itu semua kita dah maklum dah. Kita buat yang terbaik. Tapi tuan-tuan, bukan tanya maksudnya tuan-tuan, memang betul lah ada orang kata yang paling afdal ni mazhab Syafi'i kata sedekah semua. Tapi tuan-tuan ambil lah sikit. Ini berkat. Sunnah dia kita ambil sikit, kita ambil berkat juga daripada makanan tu. Kita buat yang terbaik, kita bagi yang terbaik. Kita gunakan manfaat kita. Ya, kita pun susah tapi kita kongsi bersama. Seperti mana dalam kisah berlaku pada anak Nabi Adam AS, Habil dan Qabil, yang juga Allah minta korban, satu bagi korban yang buruk, satu bagi korban yang baik. Kisah tu kan, apa ayat dia sallallahu alaihi Muhammad, bila mana dia diberikan korban tu, Nabi Habil bagi yang terbaik, Qabil bagi yang paling buruk. Lalu Allah terima yang Habil punya. Dekat situ hikmah dia bukan kambing tu elok tak elok, bukan lembu tu buruk tak buruk, tapi hikmah di sini adalah niat kita. Maksudnya pengajaran daripada ayat tersebut, kisah tersebut, bagaimana niat kita dalam berkorban. Ada setengah tempat, ada setengah keluarga, dia buat sesama family dia, duduk dalam satu rumah, buat kumpul adik-beradik, sembelih lembu, makan adik-beradik dia. Tu bukan korban, tu kenduri. Makan sama-sama hang je. Orang bagi kat orang susah ni. Ada pula makan sama dia aja. Itu tak betul macam tu. Yang betulnya boleh buat macam tu, tapi ambil satu bahagian untuk orang fakir miskin, satu bahagian untuk family kita, satu bahagian lagi berilah pada jiran-jiran walaupun dia orang kaya. Inilah kelebihan dan juga barakah daripada korban tersebut. Mudah-mudahan Allah terima pahala korban kita insya-Allah tabaraka wa taala, dan ketika mana Allah terima korban kita, mudah-mudahan Allah terima juga amalan-amalan kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita dengan berkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ba'na'udzubillahi syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Allah kata, kalau aku berikan, nanti kami akan berikan kepada engkau satu kurniaan wahai Nabi Muhammad, tarda, engkau akan redha dengan kurniaan tersebut. Apa kurniaan itu? Ulama-ulama menyebutkan kurniaan itu adalah Allah redha kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat jadi umat Rasulullah. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada terkurang adab, ada terkurang sopan, ada tertinggi suara. Kalau tinggi suara itu bukan salah saya, itu salah mikrofon yang kuat. Saya tak sebab di dekat, jadi memang kuat sikit. Minta maaflah ayah-ayah semua kalau ada terkurang sopan dan sebagainya. Yang baik daripada Allah, yang lemah juga hakikatnya daripada Allah. Dengan sebab kelemahan diri saya sendiri, ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwan minkum. Allahumma shalli.